Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Jadi Alhamdulillah, ya, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Surau An-Nur kerana telah mengadakan kuliah pada pagi ini, dan mudah-mudahan dengan serba sedikit perkongsian kita dapatlah sama-sama belajar ilmu pengetahuan, mungkin mengingatkan kembali apa yang telah kita lupa dan yang seumpamanya, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak tengok, ya, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu kita nak tengok hadis berkaitan dengan kisah Rasulullah menegur Sayyidatina Aisyah ataupun menasihati Sayyidatina Aisyah supaya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Baik, dalam satu hadis ada satu kisah lah, di mana pernah satu hari ada sekumpulan pemuda daripada kalangan Yahudi datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa, dan mereka telah menyumpah seranah. Menyumpah seranah ni maksud dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada baginda, iaitu mereka ni orang muda dan mereka daripada bangsa Yahudi. Mereka datang ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Apa yang mereka kata? Ya, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Jadi seorang anak muda tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka kata kepada Rasulullah, kematianlah ke atas kamu, wahai Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Jadi ketika itu mereka berniat dan mereka berhasrat untuk menyumpah seranah baginda kerana kebencian mereka kepada Rasulullah. Jadi dia kata, kalau kata orang Melayu ni macam ayat dia pergi matilah. Satu perkataan yang kasar yang tak langsung tidak layak diungkapkan kepada manusia lain, sementara lagi yang dicakapkan tu oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu baginda membalas dengan menjawab wa'alaikum, yang bermaksud dan ke atas kamu juga. Wa'alaikum dan nothing else, tak ada benda lain Nabi sebut. Kemudian ketika itu Sayyidatina Aisyah yang berada di sisi baginda kata, Assamu wa dhamu alaik. Ya, assamu wa dhamu alaikum. Kehinaan, kebinasaan dan kematian ke atas kamu juga. Jadi situasi dia macam ni. Ada orang datang kepada baginda, mendoakan perkara yang buruk kepada baginda, mengucapkan perkataan yang tidak baik. Kemudian baginda hanya membalas dengan wa'alaikum, iaitu bermaksud dan ke atas kamu juga. Namun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berada di sisi baginda menambah assamu wadhamu alaikum, kematian dan kehinaanlah kepada kamu. Yalah, orang dah kutuk-kutuk kan? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka perkataan yang keji dan berkata-kata dengan perkataan yang keji. Maka Aisyah menjawab balik, bukankah mereka yang mula dahulu? Ni saya translate lah ikut conversation kita. Tapi mereka yang mula dulu, mereka yang kata baginda macam-macam. Maka baginda kata, bukankah telah aku jawab? Aku telah mengungkapkan wa'alaikum, iaitu yang bermaksud ke atas kamu jualah. Apa yang mereka kata tadi tu, kematian ke atas kamu, maka baginda hanya menjawab dan ke atas kamu juga. That means benda yang sama juga ke atas kamu. Kerana baginda tidaklah membiarkan mereka, orang kata, meninggi diri juga. Namun baginda membalas dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Baginda balas, tetap balas, supaya mereka tidaklah, orang kata, besar diri, tetapi baginda tidak mengucapkan perkataan yang keji walau sedikit pun.
Jadi kalau kita tu cakap pergi mampus ataupun pergi mati tu tak ada dalam kamus hidup kita ni. Maka baginda kata apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka perkataan yang keji dan berkata-kata dengan perkataan yang keji. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW menunjukkan tauladan tentang perkataan-perkataan yang keluar daripada lisan kita. Adab dalam berbicara. Jadi kalau kita lihat hari ini ada terlalu banyak kelompongan, terlalu banyak kerosakan yang telah pun berlaku dalam masyarakat kerana tidak menjaga pertuturan perkataan yang seolah-olah cursing ataupun kita panggil curse, sumpahan ataupun carutan dah jadi benda biasa. Kadang-kadang dekat biasa dia okey, tapi tiba-tiba kalau dekat jalan raya dia bertukar jadi baran, bertukar jadi orang lain. Kata caci maki telah menjadi seperti satu kebiasaan. Jadi kita nak ubah ni kebiasaan ni. Itu baru satu aspek lah. Aspek lain, kata-kata yang keji, mengumpat, bercerita tentang orang lain, fitnah, suka berbicara tentang isu-isu yang tidak bermanfaat. Semua ini sebenarnya masalah yang menyebabkan kita dapat banyak dosa tanpa kita sedari. Jadi kita tengok hari ni satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Satu hadis yang pendek saja tuan-puan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam, daripada kebaikan atau keelokan seseorang Islam itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna bagi dia. Di antara keelokan ataupun kita nak katalah ciri-ciri kebaikan yang ada pada seorang Muslim itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengan dia. Bukan kata tidak dakwah, ini bukan aspek dakwah. Tetapi dalam aspek kehidupan harian, seorang Islam yang baik, dia menjaga dirinya supaya tidak terlibat dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Pertama kita tengok, dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Ini bermaksud, kalau kita kata dalam kehidupan kita ni ada banyak hal, perkara-perkara yang berkaitan dengan kita, itu penting. Ialah kehidupan kita, nak cari makan, nak cari keselesaan, melunaskan nafkah, itu dah kewajipan. Tetapi bila mana kita menghabiskan waktu dalam perkara-perkara yang tergolong dalam golongan yang pertama ini, maka dia telah terlibat dalam orang yang melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Mari kita tengok, apakah dia? Orang yang dia suka melibatkan diri dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan menghabiskan masa, sama ada dengan perkara yang sia-sia atau perkara yang sememangnya mendatangkan dosa. Jadi kita tengok sesuatu perkara itu ada 4 jenis. Pertama, kita buat perkara yang berguna. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak berguna. Dan dua-dua ni baik. Melakukan perkara yang berguna dan meninggalkan perkara yang tidak berguna, walaupun nafsu kita suka. Kemudian, orang yang meninggalkan sesuatu yang berguna namun dia melaksanakan atau melakukan perkara yang tidak berguna, maka ini lagi 2 jenis orang. Maka kita tengok, apabila seseorang melakukan perkara yang berguna, dia dapat pahala. Dia meninggalkan dosa atau perkara yang tidak berguna, dapat pahala. Tapi kalau dia menggunakan masa untuk perkara yang tidak berguna, dia boleh jadi mendapat dosa. Dan meninggalkan perkara yang berguna, dia mendapat dosa juga. Jadi kita golongan mana tuan-puan? Apa yang berguna dalam hidup kita? Oh, solat di awal waktu. Okey, buat. Apa lagi? Dengar ceramah, ambil ilmu. Oh, buat. Perkara-perkara yang berguna. Tak susah kita nak laksanakan.
Namun, ada 2 cabaran utama untuk kita buat 2 perkara tadi. Yang pertama adalah nafsu kita yang tidak dijinakkan. Nafsu kita suka kepada perkara-perkara yang bersifat tenang, rehat dan kelazatan. Di antara nak solat awal waktu, yang mana itulah amalan yang afdal, ya, sangat digalakkan. Dengan nak lepak-lepak dulu, berlambat-lambat sampai hujung-hujung waktu baru solat, nafsu kita suka lepak-lepak dulu. Padahal tahu ni ilmu ada, namun kekuatannya tidak dibina. Kemudian bangun malam, kunci dah jam pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi, pukul 5.30 semua kunci jam. Jaga bukan tak jaga, tapi jaga tu dalam keadaan sedar, bukan mamai. Jaga tak tekan, tutup jam. Pukul 5 pula bunyi, tak tekan lagi. Apa yang menghalang kita adalah nafsu kita. Yang kedua adalah bisikan syaitan yang sememangnya cuba untuk menyesatkan manusia. Jadi bila mana kita terpengaruh dengan 2 elemen ni tuan-puan, kita akan terbiasa buat 2 perkara yang terkemudian tadi, meninggalkan perkara yang berguna dan melakukan perkara yang tidak berguna. Yang ni kita nak jauhi. Dan orang yang berakal sepatutnya dia kena berusaha untuk 3 perkara. Pertama, berbekal untuk akhirat. Yang kedua, bekerja untuk kehidupan. Yang ketiga, berseronok dengan perkara yang tidak haram. Namun yang ketiga ini mengambil satu bahagian kecil saja dalam hidup kita. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, pertama, macam mana kita berbekal untuk akhirat sekarang ni? Cukup ke amalan kita? Ada lagi tak benda kita tambah baik? Solat dah khusyuk ataupun belum? Nak kata dah cukup tak cukup, saya rasa kalau yang dengar ceramah ni insya-Allah 5 waktu mesti cukupnya. Persoalan lain, khusyuk tu diusahakan ataupun tidak. Kemudian, bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan kewajipan-kewajipan yang lain? Ini kena tengok. Yang kedua, bekerja untuk kehidupan. Siapa yang mencari nafkah, dalam hadis Nabi, baginda memberitahu bahawa siapa yang mencari nafkah, sama ada untuk mencukupkan keperluan dia, orang cari rezeki, mencukupkan keperluan. Yang kedua, menanggung nafkah keluarganya. Yang ketiga, menghalang diri daripada meminta-minta. Yang keempat, untuk membantu jiran tetangga. Dia keluar pagi, ya, pukul 6 dah keluar. Orang kata subuh syafi'i dah keluar. Orang kata dia ni kejar dunia. Orang tak tahu memang dia kena macam tu. Kalau tidak ada lah jam 2-3 jam. Balik gelap, pergi pun gelap. Nampak dia macam bersungguh-sungguh. Ni tak ingat akhirat ni. Kita tak tahu situasi seseorang. Jadi katalah dia memang berusaha keras mencukupkan rezeki supaya dia dapat tanggung diri dan keluarga dia tanpa meminta-minta. Yang kedua, halang diri daripada meminta-minta tadi. Yang ketiga, dia untuk membantu jiran tetangga. Dah dapat duit banyak sikit, bantu orang lain pula. Kalau dia keluar mencari rezeki lillahi ta'ala dengan 3 tujuan ini saja, baginda sabdakan bahawa dia akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Motivasi untuk tuan-puan yang pergi bekerja. Motivasi untuk orang yang merasa lelahnya dalam mencari rezeki, supaya diri tidak meminta-minta, supaya dapat tanggung diri sendiri. Jadi tahniah. Walaupun mungkin orang kata ada ke pergi ke Jawa sangat, subuh-subuh tak sempat. Jadi yang berkata tu mungkin dah pencen. Yang kata tu mungkin rezeki dapat kerja dekat dengan rumah. Jadi kita jangan memperlekehkan apa sahaja pekerjaan seseorang yang telah diusahakan untuk menafkahi diri dan keluarganya. Kerana itu termasuk dalam hal yang berguna. Dan yang ketiga, dia berlazat-lazat dengan benda yang tidak haram. Lelaki yang melihat perempuan menyanyi, ya, kata joget-joget, kadang kat TV di rumah kita pasang, and then the whole family watching together. Sebenarnya perkara itu tidak dibenarkan kalau ada seorang lelaki yang sengaja memandang aurat perempuan untuk dia berhibur dalam keadaan ada perlakuan yang boleh mungkin menaikkan syahwat, membawa fitnah kepada diri kita, hati kita ni. Maka kita tengok nak berlazat ataupun nak kita kata berseronok, mestilah dengan perkara yang tidak haram. Dan untuk orang yang
menghitung perkataan-perkataannya, pasti dia hanya akan mengucapkan perkara yang bermanfaat saja. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Cakaplah benda yang baik-baik sahaja ataupun dia perlu diam je. Sama ada kita yakin perkataan yang kita nak keluarkan itu baik, ataupun jika kita tak pasti ataupun memang perkataan itu tidak baik, diam sajalah. Jadi dah bagi formula. Tapi datang lagi sekali nafsu. Oh, nak bergurau. Bergurau pula terlebih, terbody shaming, terbuat orang terasa hati. Dah dosa dapat. Ya, nak cakap-cakap sembang-sembang kosong. Masuk pula cerita CPR sana. Dah datang umpat. Anda cerita pula tentang gosip-gosip terkini. Kadang-kadang terselit fitnah. Jadi sebab itu the moment kita membuka mulut, pastikan kita mengikut formula yang telah baginda sarankan tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap perkara yang baik ataupun dia diam saja. Ya, kata Umar Abdul Aziz berkata, barang siapa menghitung kalamnya daripada amalnya. Iaitu siapa yang hitung kalam dia itu dan dia tahu kalam itu termasuk dalam amal yang dikira oleh Allah Ta'ala, maka sedikitlah kalamnya kecuali pada perkara yang berguna padanya. Kebaikan manusia tidak menghitung kalamnya dari amalnya, maka terlanjurlah ia dan ia tidak peduli lagi akan akibatnya. Iaitu kalau kita ni bercakap, pastikan kata-kata tersebut jatuh ke dalam kategori yang baik. Sebab itu kita juga tidak digalakkan bersembang kosong terlalu banyak. Oh, kat kedai kopi diskusi ilmiah, macam jarang je nak buat kan. Ada bersembang kosong. Kadang-kadang tadi ada masuk cerita orang, ada masuk fitnah tu lagi teruk. Jadi sebab itu elakkan bersembang perkara yang kita tidak tahu dan ikut sama dalam umpatan. Kerana pendengar umpatan sama berdosa dengan orang yang mengumpat. Sebab umpatan dia tak akan berlaku tanpa ada pendengar. Tak ada orang cakap seseorang, gosip seseorang, tak ada. Ya, jadi kalau ada penyampai dengan pendengar, barulah syok duk menganyam ketupat. Jadi semudah kita cakap pasal orang, perkara yang dia tidak suka dibincangkan, tidak suka dihebahkan, dengan itu saja dah cukup untuk kita dapat umpatan. Jadi sebab itu dengan mulut ni, elakkan daripada berkata-kata dengan banyak, kecuali perkataan itu berguna. Terbalik dengan kita, mungkin kita cakap benda kosong, berani, seronok, banyak cakapnya, tapi bila datang bab ilmu, bab serius sikit, tak beranilah nak cakap, saya bukan ustaz. Padahal peringatannya ringkas je, boleh je kita sampaikan. Tetapi kerana telah terbelenggu dengan nafsu kita yang hanya suka bercakap perkara-perkara tak bermanfaat. Begitu juga bila kita bergurau, jaga supaya tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak sampai mengeluarkan perkataan yang keji dan kotor. Contohnya, bergurau tentang hal-hal yang tidak elok. Orang Melayu kata hal-hal dalam kain. Bergurau sehingga mengguris perasaan orang. Kita tak tahu, kadang-kadang dia ketawa tapi dalam hati terluka. Maka kalau rasa lawak tu tak begitu, tak pasti lawak ni memang lawak ke ataupun boleh buatkan orang terluka, maka lebih baik diam saja. Maka terselamat daripada banyak dosa apabila orang yang menjaga kalamnya dan menghitung perkataannya. Bukanlah nak hitung tulis apa, tetapi sebelum bercakap fikir dulu. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullahi 'azza wa jalla. Tiap-tiap perkataan anak Adam itu bencana bagi dirinya. Tidak baginya, iaitu tidak ada bermanfaat baginya, kecuali jika dia menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan dan dia ingat pada Allah Ta'azza wa Jalla. Iaitu secara asasnya perkataan kita ni perlu ditimbang. Orang kata biar kita timbang perlu atau tidak tu, tetap perkataan tidak bagus. Patut tak patut? Tak patutlah.
Perlu tak aku buat gurau macam ni? Memang tergores pula. Tak perlu gurau. Nak sembang pasal orang, kalau sembang umpat, jangan sembang. Sembang senyum-senyum sudah. Bertegur siapa, cakap-cakap pasal topik-topik lain sudahlah. Tanya khabar okey lah. Tapi bila dah masuk topik cerita pasal orang lain, kebiasaannya itu adalah mengumpat. Jadi sebab itu, perkataan Nabi memberi amaran ni, nak katanya tahap kita perlu jaga perkataan tu ialah tiap-tiap perkataan anak Adam itu bencana atasnya. Iaitu bila mana kita melantunkan suara kita saja, ada potensi perkataan itu tidak bermanfaat dan akan bawa keburukan pada kita. Kecuali yang pasti bermanfaat, perkataan yang menyuruh kepada kebaikan, dakwah kita, ajakan kita, dan menghalang daripada kejahatan, elakkan daripada benda-benda mungkar, dan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut kita, Allah susah lah. Ya, aku dah lah jenis banyak cakap. Aku jenis mulut bising. Orang kata, murai tercabut ekor. Susah lah macam ni. Jadi kena pandai-pandai lah mengawal. Sebab itu kita tengok kecenderungan setiap orang itu, dia memberikan faedah jugalah. Misal kata orang yang memang dia pendiam, ada faedah dia. Dia tak banyak lah bercakap. Tapi kalau orang jenis kepoh, kecoh, dia ada faedah juga. Dia mudah rapat dengan orang. Dia tak ada masalah nak bersembang. Tak, orang kata tak awkward nak bergaul. Tapi ada juga kelemahan dia, iaitu dia akan mudah banyak tersalah cakap. Jadi kena kawal percakapan supaya tidak sampai menjadi liability kepada kita. Yang kedua, perkataan yang tidak berguna ini macam mana? Iaitu perkataan yang menyebabkan akibat yang buruk. Ya, dan perkataan yang sia-sia dan tidak berfaedah. Jadi kalau kata nak sembang-sembang kosong pun kena kawal supaya tidak terlalu lama dan banyaklah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda, telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114. Iaitu yang bermaksud tiada kebaikan pada kebaikan daripada bisikan mereka, iaitu orang-orang yang berbicara, kecuali orang yang menyuruh dengan perkara sedekah atau kebaikan atau perdamaian di antara manusia. Jadi kalaulah kita ni bercakap, pastikan ada purpose perkataan itu keluar. Sama ada untuk menyuruh orang dengan bersedekah, ataupun kita suruh orang buat kebaikan yang lain, ataupun kita nak mendamaikan antara manusia, atau kita cakap perkataan yang sejahtera dan damai untuk manusia lain. Kiranya pernah tak kita jumpa orang yang kalau dia bercakap tu kita rasa hormat? Biasanya orang yang tak banyak cakap lah. Ataupun orang yang banyak cakap ni, dia akan kurang wibawa dia sebenarnya. Oh, datang dah minah kepoh. Kurang wibawa. Terutama yang suka cakap merapu. Betul tak? Saya minta tuan puan tengok dalam kehidupan kita sendiri. Orang yang selalu cakap merapu ni, wibawa dia kurang. Katalah dulu, zaman dulu ada orang melatah. Dia orang cocok-cocok dia saja nak bagi latah. Jadi latah ni pun ada jugalah, kena ambil rawatan jugalah ya. Jumpa mungkin psikologis ke, jumpa terapis ke, tengok kenapa boleh melatah sampai keluar perkataan yang tidak elok. Zaman dulu banyak ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, orang yang kita nampak dia kurang bercakap, tapi tiap-tiap perkataan yang dikeluarkan itu berharga, bermakna. Kalau ayat orang sekarang kata deep ya. Bagaimana kita rasa terhadap orang tu? Hormat. Kadang bila dia ada pun kita takut nak ngumpat. Bagus lah tu. Jadi jangan kita pula jadi orang yang bila kita ada, jomlah kita nak cerita sikit ni pasal orang. Bila kita ada je halakah mengumpat. Tak nak macam tu. Kita nak bina image di mana bila mana kita berada di tempat itu, bukan saja kita tak mengumpat, orang pun jadi segan. Orang kata malu Allah nak ngumpat. Jadi wibawa tu tinggi dan membawa sebagai dakwah pada orang lain. Bukan kita nak wibawa tinggi pada pandangan makhluk tu, tidak. Tapi kita nak supaya dapat menjadi ejen perubahan. Jadi, bila mana orang yang sedikit cakapnya, tepat percakapannya, berguna isi kandungannya, maka dia akan dihormati. Tetapi orang yang banyak percakapannya, sia-sia percakapannya, isi kandungannya, kemudian terlalulah kerap dia bercakap, maka wibawa dia boleh jadi berkurang. Kecuali kalau dia cakap tu benda yang bermanfaat, tak apa.
Dah kalau jadi cikgu nak mengajar mesti kena banyak cakap, banyak tanya murid. Memanglah, tak boleh pendiam. Tapi benda yang betul. Sebab ditakuti dalam banyak-banyak perkataan kita yang sia-sia tu, ada perkara-perkara yang haram. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Naba ayat 38, pada hari yang akan berdiri roh dan malaikat berbaris-baris. Padahal mereka tidak akan berkata-kata kecuali siapa yang diizinkan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, serta ia berkata dengan perkataan yang betul. Dekat akhirat nanti tak berguna dah. Segala perkataan kita, tak boleh dah kita nak cakap perkataan yang baik-baik menimbulkan pahala. Maka saat itu, kita hanya akan dibenarkan berkata-kata pada waktu tertentu. Dan perkataan pula disaring. Hanya boleh cakap perkataan yang betul. Kat dunia kau menipu, kat dunia kau banyak cakap pusing, kat dunia banyak buat jadi batu api. Dekat akhirat nanti tunggulah. Kita punya mulut semua akan ditutup oleh Allah Ta'ala dan hanya boleh mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Begitu juga sifat dalam syurga. Ahli-ahli syurga tidak mendengar kecuali kata-kata yang baik dan sejahtera saja. Ada nak praktis. Dekat dunia pun pilih hanya mendengar kata-kata yang baik. Kadang saya nak cakap lah, masyarakat kita kadang ada sifat suka mencarut. Mencarut ni bukan budak-budak saja, termasuk juga orang dewasa. Perkataan-perkataan carutan Melayu, contohnya BODOH, ataupun perkataan yang melibatkan haiwan-haiwan yang berekor pendek. Jadi kenapa kita mengucapkan perkataan macam ni? Kalau tujuannya memang untuk mencarut, memaki, dia boleh juga mendapat dosa. Mak ayah terutama depan saya, tuan-puan yang mulia, tolong jangan mencarut. Saya tak nak kata depan anak, sebab benda ni kita nak pupuk sepanjang masa. Jadi kadang ada mak ayah marah anak mencarut, tapi sebenarnya dia belajar daripada mak ayah. Mak ayah kata tak apa, mak ayah dah besar. Tak apa, kita orang tua, kita boleh mencarut. Tidak. Sebenarnya lagi berat tanggungjawab untuk jaga perkataan ni pada orang tua, kerana orang muda akan ikut dia. Kalau belajar di sekolah tu lain lah. Atau bukan belajar kat sekolah, terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Marah pula cikgu sekolah ya. Bukan belajar kat sekolah, dia terpengaruh dengan rakan sebaya, itu lain. Dia bawa masuk rumah, tiba-tiba dia keluar perkataan tak baik, itu kita tegur. Tapi kalau datangnya daripada mak ayah sendiri, contohnya ketika memandu, tiba-tiba ada orang potong barisan ke, tiba ada orang masuk tak bagi signal ke, keluar habis sumpah seranah pada mulut dia. Anak-anak dengar, anak-anak ikut. Anak-anak ikut, dia buat kat anak dia. Cucu kita ikut, cucu kita ikut, cicit kita ikut. Bila-bila nak putus rantaian golongan suka memaki hamun ni. Jadi sebab itu jangan kita biasakan atas nama, oh kita ni memang orang kasar. Tidak. Kalau perkataan yang maklumnya memang digunakan untuk tujuan melepaskan amarah, ubahlah. Ubahlah tuan-puan. Ya, belajar supaya kita hanya mengungkapkan perkataan yang baik-baik saja. Walaupun ketika kita bersendirian. Sebab ia adalah latihan dan Allah menilai perkara yang kita lakukan sama ada secara sendiri ataupun di depan orang ramai. Kalau dia menyumpah seranah untuk orang lain, dapat lagi dosa menyakiti perasaan orang lain. Kalau dia menyumpah seranah seorang-seorang dia pun, kerana dia mengungkapkan perkataan yang tidak baik, juga boleh dosa kecil. Jadi sebab itu kita tak nak mengumpul dosa dengan perkataan yang tidak elok. Dan apabila seseorang itu, ya, dia telah meninggal dunia dan dia masuk syurga Allah Ta'ala, macam saya sebutkan tadi, maka dia tidak akan mendengar kecuali perkataan yang baik dalam syurga. Jadi kepada yang merindukan syurga katanya, marilah kita praktis supaya hanya mendengar perkara yang baik-baik saja. Jadi kalau generasi muda, dia punya kata-kata carutan dia lain sikit. Minta maaf saya sebut, contohnya bila cakap-cakap sikit, belakang dia sebut sial. Cakap-cakap sikit, belakang dia sebut perkataan F words orang Inggeris. Jadi benda ni dilihat sebagai cool. Ya, benda yang cool lah bila cakap-cakap sikit dia sebut benda-benda yang tidak baik. Jadi di mana budaya ni dibawa? Daripada hiburan, ya, daripada apa yang didengar dan ditonton. Maka mak ayah di rumah yang dah datang ceramah, dah dengar pengisian, we have to neutralize. Elakkan anak-anak daripada penonton benda-benda yang banyak fucking words. Kita kata tu kan, kalau bahasa Inggeris tu dia ialah fucking words lah, benda-benda carutan. Jadi sebab itu cursing words, dia banyak golongan muda juga terjebak.
Kalau tuan-puan tengok, analisa sikit cara anak-anak bercakap. Ada benda tak baik, contohnya F words yang saya tersebutkan tadi kan. F words, itu tak patut dibiasakan. Itu adalah carutan. Shit, contoh SHIT. Itu pun carutan orang moden. Jadi kadang-kadang bercakap dengan kawan-kawan, sebut perkataan tak baik. So, peranan ibu ayah, tegur direct. Dan tegur secara langsung. Maksud dia, tegur baik-baik lah. Budak-budak remaja dah besar ni, bukan boleh kita marah-marah beria. Nanti jatuh air muka dia. Dia malu, lagi susah terima teguran. So, cakap baik-baik. Dan substitute, tuan-puan, gantikan dengan perkataan lain sebagai rencah dalam berbicaraan. Rencah kita dalam berbicara tu ganti dengan perkataan lain. Iaitu contohnya subhanallah ke, kalau kata lawa gila. Lawa gila. Tukar kepada Masya Allah cantiknya. Tapi kita kata nanti orang kata kita ustaz. Malu pula. Jangan malu buat benda yang baik. Dan bila kita initiate perkataan yang baik, orang lain juga rasa selamat untuk buat juga. Tak malulah nak buat sebab orang lain pun cakap benda yang sama. Maka dia dah membawa kepada usaha qudwah hasanah kita. Ya, menunjukkan dengan cara yang baik. Jadi sebab itu hari ini secara kesimpulannya, kita yang pertama nilai dan timbang dulu perkataan yang keluar daripada lisan kita. Kerana dibimbangi jatuh dalam kategori dosa. Ini yang paling kita takut. Kerana dibimbangi jatuh dalam perkataan yang tidak berguna untuk kita. Bahkan lebih teruk, dibimbangi perkara itu menjadi kebiasaan dan kita sudah tidak rasa berdosa lagi. Itu contoh suka bercakap pasal orang lain. Dia dah menjadi satu hiburan harian. Maka elakkan. Yang kedua, elakkan daripada membalas cacian dengan cacian juga. Tiba datang orang maki, kita nak balas dengan maki. Kita pun sama, orang kata aras yang sama dengan pemaki itu. Jadi jangan jadi aras yang sama. Kita bukan nak kata kita baik sangat, tapi kita nak jadi baik itu. Ya, jadi kita kalau orang maki macam apa yang berlaku pada baginda tadi, ada pemuda Yahudi maki baginda. Maki baginda hanya membalas dengan wa'alaikum dan kamu jua, tanpa menyebut langsung perkataan yang tidak elok itu untuk membalasnya. Ya. Kemudian yang terakhir sekali ialah kalau kita nak masuk syurga, biasakan mendengar dan berbicara yang baik-baik saja, kerana itulah sifat di dalam syurga. Untuk motivasi kita lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengubah sebesikit. Pagi ni kalau tuan-puan dapat satu benda pun dah cukup. Iaitu jangan menyumpah seranah dan didik keturunan kita untuk tidak menyumpah seranah. Ya, dapat iaitu dah cukup. Kalau memang jenis tak menyumpah seranah. Yang kedua, cakap perkara yang bermanfaat saja. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Orang yang banyak cakap, kurang wibawa. Orang yang kurang bercakap, tinggi wibawanya. Jangan salah faham pula. Cakap yang baik-baik, banyak pun tak apa. Dah nak berdakwah, takkan 10 minit saja. Kan? Cakap yang baik-baik tak apa. Tapi bila campur perkara yang tidak baik, bergurau berlebih-lebihan, maka kuranglah wibawanya, bertambahlah salahnya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lisan kita supaya mengungkapkan perkataan yang baik saja sebagai mengikuti apa yang telah baginda tunjukkan kepada kita, dan juga supaya kita dapat banyak pahala dan dapat mengelakkan dosa daripada lisan. Wallahu alam. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Mat, Tuan Haji Syukur, Puan Nayatima, Tuan Alias, Puan Syamsia, Puan Fariza, Tuan Farhan yang menonton pada pagi ini, dan lain-lain yang masih setia menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.